Kira-kira jam 3.15 petang pada hari kejadian, seorang anggota polis sedang nyenyak tidur di rumah. Ketika dia sedang tidur, dia terdengar bunyi satu das tembakan. Dia kemudian keluar untuk melihat keadaan dan dia mendapati jirannya seorang wanita berusia 62 tahun telah datang ke rumahnya dan memberitahu yang anak perempuannya mati ditembak. Anggota polis berkenaan kemudian berlari masuk ke dalam rumah jirannya itu dan mendapati mangsa dalam keadaan berbaring tidak sedarkan diri. Dia kemudian mengambil keputusan pergi ke balai polis terdekat untuk membuat laporan. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, ibu mangsa sedang menonton televisyen di rumah. Sedang dia asyik menonton siaran televisyen, dia menyedari yang menantunya tiba di rumah. Menantunya seorang anggota polis berpangkat inspektor. Menantunya itu baru pulang dari Kuching kerana menghadiri kursus di Ibu Pejabat Kontijen IPK Sarawak. Si ibu kemudian melihat menantunya itu menuju ke bilik anak perempuannya. Selepas itu, bunyi dua das tembakan kedengaran dari dalam bilik. Inspektor itu kemudian bergegas keluar dari rumah dengan menaiki kereta polis jenis Proton Saga. Si ibu pada ketika itu berada dalam keadaan panik. Dalam keadaan panik itu, dia berlari masuk ke dalam bilik anak perempuannya dan mendapati anaknya itu sudah terkulai dan tidak bernyawa lagi. Bedilan peluru yang dilepaskan tepat mengenai kepala dan dada anaknya. Ketika kejadian berlaku, mangsa sedang hamil anak ketiga. Kandungan mangsa pada waktu itu berusia 2 bulan. Dengan melihat keadaan anak kesayangannya yang menyayat hati itu, si ibu berlari keluar dari rumah sambil menjerit meminta tolong. Jirannya seorang anggota polis bantuan yang terdengar jeritan itu terus bergegas ke tempat kejadian dan mendapati mangsa sudah pun meninggal dunia. Satu laporan polis kemudian dibuat oleh polis bantuan berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian berhubung kejadian itu. Kurang dari 6 jam selepas menembak mati mangsa, suspek akhirnya berjaya diberkas polis berhampiran dengan sebuah pasaraya di Kuching kira-kira jam 9.30 malam. Tiada sebarang insiden tidak diingini berlaku sepanjang proses penahanan suspek. Pistol yang digunakan untuk menembak mangsa berjaya dirampas polis. Tumpuan siasatan polis menjurus ke arah mengenal pasti motif sebenar tindakan kejam pegawai polis terbabit yang tergamak menembak isterinya yang sedang hamil. Fokus siasatan tertumpu kepada masalah peribadi antara mangsa dan suspek. Mengikut standard operasi prosedur SOP, suspek diberi kebenaran membawa pistol sewaktu kejadian berlaku kerana suspek pada ketika itu masih lagi bertugas selepas menghadiri kursus. Pistol yang dibawa suspek untuk kegunaan mencegah jenayah itu perlu diserahkan ke balai polis jika suspek tidak bertugas. Suspek yang bernama Muhammad Sofian Abu Hassan, 37 tahun, dituduh membunuh isterinya yang bernama Siti Nadirah Abdullah, 33 tahun, di dalam sebuah rumah di Kampung Kakai, Serian, Sarawak pada 21 Mei 2017, kira-kira jam 3.15 petang. Sofian didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Sofian berasal dari kampung Abi Tok Hashim, Kangar, Perlis dan merupakan ketua bahagian pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Belaga. Nadirah pula bekerja di sebuah salon dan dipercayai mati ditembak ketika sedang tidur di dalam bilik. Menurut siasatan polis, Nadirah hanya disahkan sebagai teman wanita kepada Sofian. Ini kerana berdasarkan sistem rekod Polis Diraja Malaysia PDRM, Sofian merupakan seorang duda. Namun begitu, ibu mangsa mengatakan yang Sofian adalah menantunya. Fakta mana yang betul sebenarnya? Adakah Siti Nadirah benar-benar isteri yang sah atau sekadar teman wanita sahaja? Siti Nadirah dikatakan berkahwin dengan Muhammad Sofian yang juga pegawai polis berpangkat inspektor, namun mereka berdua belum dikurniakan zuriat. Perkahwinan ini adalah perkahwinan kedua bagi Siti Nadirah, di mana sebelum itu dia sudah mempunyai 2 orang anak hasil perkahwinan terdahulu.
Bagaimanapun difahamkan, tertuduh yang merupakan anggota polis masih belum mengisytiharkan perkahwinannya dengan mangsa. Nadirah dikatakan sedang hamil 2 bulan ketika kejadian, dan apa yang lebih menyedihkan adalah bakal ibu kepada 3 cahaya mata itu sepatutnya menjalani pemeriksaan kandungan pada minggu berikutnya. Walau bagaimanapun, insiden menyayat hati itu telah menghancurkan segala-galanya. Pada tarikh 31 Mei 2017, Sofian didakwa di Mahkamah Magistrate Serian kerana membunuh Nadirah yang dipercayai isterinya. Tertuduh diarah membela diri oleh Mahkamah Tinggi Kuching atas tuduhan membunuh mangsa. Hakim bicara membuat keputusan itu setelah berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Mahkamah kemudian menetapkan 9 dan 10 November 2020 untuk sebutan semula kes. Selepas 4 tahun dibicarakan, pada 9 Mac 2021, Mahkamah Tinggi Kuching menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Muhammad Sofian kerana membunuh Siti Nadirah. Hakim bicara membuat keputusan itu setelah berpuas hati dengan pasukan pendakwaan yang berjaya membuktikan pertuduhan melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh. Hakim bicara menjelaskan bahawa fakta yang dikemukakan membuktikan intipati pembunuhan. Apakah sebenarnya motif pembunuhan dalam kes ini? Menurut fakta, marah dan cemburu dikatakan adalah punca tertuduh bertindak di luar kawalan, menamatkan riwayat wanita yang dicintainya dengan menembak kepala dan dada mangsa sehingga mati. Menurut ibu mangsa, hubungan anak dan menantunya itu kelihatan baik dan tidak ada menunjukkan sebarang tanda-tanda berlakunya perselisihan faham di antara mereka berdua. Malahan, anaknya itu juga tidak pernah bercerita buruk tentang Sofian kepadanya. Semoga roh Allah Yarhamah Siti Nadirah Abdullah ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman.